Okey, test suara. Ada bunyi bising? Welcome, Said Mustafa. Jeffrey Chan. Hailey Kiki, betul lah. Arnoda Din Terengganu. Assalamualaikum. Suara okey, suara ada gangguan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam malam, salam reformasi, salam harapan kepada semua kawan-kawan yang berada di yang lalu di Facebook saya pada ketika ini. Noradin Terengganu, sound loud and clear. Okey, terima kasih. Said Mustafa, salam warih. Lawan tak lawan. Adin Terengganu, Assalamualaikum. Lama tak live katanya. Hana Lisa, Kingman, King Lion, Jeffrey Chan, Muhammad Yusri, Muhammad Yusof. Okey, Said Mustafa kata suara okey. Terima kasih banyak. Itu hari ada gangguan bising sikit. Harap okey lah ya. Dah lama tak bersama sebab agak sibuk, terutamanya bila saya ni lah, maklumlah duduk di negeri Pahang, baru saja dilanda banjir dan masih lagi ada lagi ya, belum sepenuhnya selesai. Mangsa-mangsa banjir masih lagi belum selesa kehidupan mereka. Maklumlah ya, bila rumah tenggelam air macam-macam lah, banyak ya yang perlu dibantu. Dan sebagai ketua cabang di Paya Besar, di antara kawasan yang juga dilanda banjir, terutamanya bagi kawasan di Sungai Lembing, di Pancing ya. Jadi banyak jugalah kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di kawasan saya ini menjadi mangsa banjir. Jadi agak sibuk jugalah ya dengan program-program, bertemu dengan teman-teman, rakan-rakan kita, ziarah mereka, memberikan sedikit bantuan sekadar yang kita mampu ya, bagi meringankan bebanan mangsa-mangsa banjir. Tambah pula nak buka sekolah ya, dah buka sekolah. Menjelang pembukaan sekolah, kita juga mengadakan program menghantar bantuan ataupun sumbangan beg sekolah. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa NGO dan juga individu yang memberikan sumbangan peribadi mereka dan juga sumbangan daripada pertubuhan dan juga NGO mereka untuk kami ya, membantu masyarakat-masyarakat khususnya di kawasan Paya Besar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan jentera-jentera kita di Paya Besar yang tidak mengira waktu dan masa ya, turun untuk bertemu dengan mangsa-mangsa banjir. Dan sekarang alhamdulillah sekarang ni keadaan agak baik walaupun tidak pulih sepenuhnya, terutama bagi rumah-rumah yang teruk dilanda banjir ya. Banyak kerja yang nak dilakukan dan kita insya-Allah dari masa ke semasa sekiranya ada rezeki ya, kita akan bertemu dengan kawan-kawan kita yang menjadi mangsa banjir ini dan kita berikan bantuan sekadar mana yang kita mampu berikanlah ya. Okey, Luqman Bakar, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Daripada Azhari juga, Azhari Yahya, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Salam lawan tak lawan dari selayang utama, iaitu Hizam masih
Mak Nasi Baba, Assalamualaikum Puan. Nasi hadir dari Bukit Baru, Melaka. Terima kasih Mak Nasi Baba. Azhari Yahya, Hisam Asir, ya, Luqman Bakar yang sempat bersama kita sekarang ini, Zainul Abid Muhammad, Muhammad Adli Damsir, Muhammad Karim, Hizam Masih, Suraida Ida Hariri, Luqman Bakar, Hazrin Zulkarnain, Asma, Cik Zai, Muhammad Yusri, Hana Lisa, Syed Mustafa, Muhammad Zaid, Richard, ya, Maiza Gaza, Kings Lion. Teruskan khidmat kepada masyarakat, kata Arnuradin Din Terengganu. Ni daripada Terengganu. Zaman ni zaman. Daripada Kuantan, ya. Salah seorang jentera saya jugalah di Paya Besar, berjawatan naib ketua cabang, yang membantu, ya, menggerakkan jentera kami untuk memberikan bantuan, ya, bertemu dengan akar umbi di kawasan Paya Besar khususnya, gitu. Rakan saya zaman ni zaman. Farhad Azman, lawan tak lawan dari Pematang Pauh. Wow, Pematang Pauh. Satu nama yang seluruh Malaysia kenal, ya. Dia sebut Pematang Pauh. Inilah tempat tumpah darah lahirnya pejuang reformasi kita, Pematang Pauh. Okey. Nur Jihan AG, hai Wan, katanya. Ini pun daripada Kuantan. Nuradin Terengganu, asal Terengganu, tinggal di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Okey. Adius Yus, Parti Nasional tersungkur, Datuk Seri Mahindra, Datuk Seri Anwar Perdana Menteri 9, Muhyiddin out. Itu dia daripada Adius Kisat Yus. Sorry lah kalau salah sebut-sebut nama, ya. Malam-malam ni tak apa nampak sangat nak baca kat skrin ni, ya. Saya no to Mahathir, kata Farid Osman. Okey, kita cerita sikit masih lagi berkenaan dengan Mahathir Mohamad, kerana ada di antara pimpinan Patah Harapan masih lagi setiap malam bawa cerita Grand Coalition, ya. Masih lagi bercerita tentang betapa perlunya Patah Harapan untuk bersama dengan Mahathir Mohamad, ya. Didendangkan setiap malam, ya. Mereka mengatakan bahawa yang khianat sebenarnya bukan Mahathir, ya. Yang khianat adalah Muhyiddin dan juga Azmin. Ini sasaran dia, ya. Mereka cuba nak alihkan perhatian kita, iaitu pada penyokong Pakatan Harapan, supaya kita tidak ingat tentang apakah yang telah Mahathir lakukan kepada Pakatan Harapan. Sebab itu setiap malam, ya, mereka bercakap tentang Muhyiddin yang diktator, mereka bercakap tentang Azmin yang khianat, Muhyiddin yang khianat. Yang menjatuhkan Pakatan Harapan ini adalah Muhyiddin dan juga Azmin. Ini yang didendangkan oleh pimpinan daripada Pakatan Harapan, supaya kita, ya, penyokong-penyokong Pakatan Harapan melupakan bahawa seorang lagi, iaitu pengkhianat dan juga diktator, yang juga seorang yang sombong, ego, seorang yang mungkir janji, seorang yang suka memecah belahkan, ya, pecah dan perintah, iaitu Mahathir Mohamad. Jadi saya lagi banyak mereka berusaha untuk meyakinkan kita semua betapa Mahathir ini seorang pemimpin yang patut kita bawa semula dalam Pakatan Harapan, ya. Maka setiap harilah kita hendaklah bagi tahu kepada seluruh penyokong Pakatan Harapan bahawa Pakatan Harapan seharusnya menolak manusia yang bernama Mahathir Mohamad, ya. Saya bersetuju dengan pandangan YB Khalid Samad yang mengatakan bahawa Muhyiddin itu diktator, Azmin itu khianat, ya. Itu kita tak pertikaikan. Kita tahu bahawa sememangnya Muhyiddin itu khianat, ya. Sekarang ini, ya, menggunakan kuasa daruratnya dan dalam keadaan tidak mendapat sokongan, masih lagi menjadi Perdana Menteri dengan kuasanya, ya, boleh disebut sebagai diktator. Kita setuju. Dan kita juga bersetuju dengan pandangan YB Khalid Samad mengatakan Azmin adalah salah seorang yang khianat sehingga menjatuhkan dalam Pakatan Harapan. Itu juga kita setuju. Tetapi yang tidak disebut oleh YB Khalid Samad adalah mengapa dan bagaimana Muhyiddin Azmin ini begitu mudah untuk merampas kerajaan yang telah ditinggalkan oleh manusia bernama Mahathir Mohamad, ya. Adakah tuan-tuan yakin sekiranya Mahathir tidak melepaskan jawatan, adakah tuan-tuan yakin Muhyiddin akan dapat jadi Perdana Menteri? Ya. Adakah begitu mudah laluan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri
dan azmin untuk khianat sekiranya Mahathir ini mendengar nasihat yang Di-Pertuan Agong agar tidak melepaskan jawatan. Sekarang kita boleh lihat sendiri, ya. Kita boleh lihat sendiri bagaimana Muhyiddin yang secara jelas tidak lagi mendapat sokongan. Secara kasar dan zahirnya Muhyiddin sekarang ini ada 109 sahaja, tetapi masih lagi berada sebagai Perdana Menteri, ya. Jadi sewaktu Mahathir melepaskan jawatan, adakah Mahathir sudah hilang menjadi? Ya. Ketika itu JPS belum mengumumkan mendaik diri daripada Pakatan Harapan. Yang keluar daripada Pakatan Harapan adalah kumpulan yang dibawa oleh Muhyiddin. Yang keluar daripada Pakatan Harapan adalah kumpulan yang dibawa oleh Azmin. Ketika itu kita ada lagi sokongan daripada Ahli Parlimen Bebas. Kita lagi ada sokongan daripada beberapa parti selain daripada Pakatan Harapan. Ya. Sewaktu Mahathir mengumumkan meletakkan jawatan. Bila jatuhnya kabinet, kosongnya kabinet, ya, dan Mahathir tidak mahu mendengar nasihat Agong supaya jangan letak jawatan, Mahathir masih lagi berkeras nak letak jawatan. Ketika itulah, ya, pengkhianat-pengkhianat ini mengumpulkan orang-orangnya dan mencuri kembali penyokong-penyokong kita daripada GPS, daripada beberapa orang ahli parlimen bebas, supaya mereka dapat mendirikan sebuah kerajaan yang baru. Ketika itulah baru kita kehilangan sokongan majoriti di dalam parlimen. Ini tidak diceritakan kepada penyokong-penyokong PH. Ya. Jadi mereka gunakan alasan Mahathir letak jawatan kerana tidak mendapat lagi sokongan daripada partinya, iaitu Parti Bersatu. Kalau dia tidak dapat sokongan daripada Parti Bersatu, kenapa pula nak hukum ke semua, ya, parti-parti dalam Pakatan Harapan? Kalau kamu telah hilang sokongan daripada Parti Bersatu, sepatutnya kamu meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan menyerahkan kepada timbalannya sekurang-kurangnya, ya, Datuk Seri Wan Azizah. Kalau terlampau marah atau benci sangat ataupun tak percaya kepada Anwar Ibrahim, serahkan kepada timbalan, iaitu Kak Wan. Ya, kenapa tidak serah? Ya, kerana dia tahu kalau serah kepada Kak Wan sama juga serah dengan Anwar. Ya, dia lebih rela dia tak jadi Perdana Menteri asalkan Anwar juga tidak menjadi Perdana Menteri. Dan dia lebih rela sebenarnya Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kerana bukan lagi menjadi rahsia. Pakatan antara Muhyiddin dan juga Mahathir tentang hasrat kedua-duanya ini untuk lari daripada Pakatan Harapan, jangan lagi hendak kita sembunyikan. Ianya telah pun menjadi pengetahuan umum dengan terbongkarnya audio dalam mesyuarat mereka. Dan dari pengakuan-pengakuan dari beberapa pimpinan daripada mereka yang menyatakan sememangnya Muhyiddin dan juga Mahathir Mohamad ini memang ada niat untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Cuma bezanya Muhyiddin mahu keluar segera, Mahathir mahu tangguhkan dahulu. Ya, ya, niatnya sama. Niatnya sama, iaitu untuk khianat Pakatan Harapan, untuk khianat keadilan, untuk khianat DAP, untuk khianat amanah. Ya, sebab tu saya pelik kenapa ada pimpinan daripada Pakatan Harapan begitu percaya dan masih lagi yakin bahawa Mahathir ini bukan pengkhianat. Apakah mereka pekak dan juga buta mata mereka tentang bukti dan fakta yang ada, yang telah pun kita dengar, yang telah pun diceritakan oleh rakan-rakan kita, yang telah pun terdedah, semua orang tahu perancangan Muhyiddin dan juga Mahathir ini sememangnya untuk mengkhianati Pakatan Harapan. Ya, cuma bezanya Muhyiddin cerdik sikit, tak sabar nak jadi Perdana Menteri, dari sailang, ya, apa yang dirancang oleh Mahathir Mohamad. Dan bukan lagi satu propaganda ataupun fitnah bahawa Mahathir Mohamad ini ingin menjadi Perdana Menteri sekali lagi, tetapi bukan di bawah Pakatan Harapan, tetapi di bawah sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perpaduan. Bukan kita sebut, ya, bukan mana-mana pihak yang sebut. Ini kita dengar sendiri daripada mulut Mahathir selepas beliau meletakkan jawatan. Sebab itulah Mahathir Mohamad ini tidak mendengar nasihat, ya, yang di-Pertuan Agong supaya beliau tidak melepaskan jawatan. Ya, kalau beliau mendengar nasihat yang Tuan Agong dan beliau terus kekal menjadi Perdana Menteri, ketika itu Pakatan Harapan tidak jatuh. Ya, tetapi oleh kerana niatnya sememangnya untuk menjatuhkan Pakatan Harapan,
maka beliau tidak mendengar nasihat Jabatan Agung. Beliau meletakkan jawatan dengan harapan supaya beliau boleh mengumpulkan semua orang-orangnya, ya, daripada UMNO, PAS, ya, sebagaimana beliau telah pun dibuai oleh janji-janji PAS bahawa PAS akan menyokong Mahathir sampai PRU15. Yang kita tahu, janji ini diluahkan oleh pemimpin PAS di dalam parlimen. PAS akan menyokong Mahathir, Perdana Menteri sehingga PRU15. Oleh kerana Mahathir percaya dengan lebay ini, maka Mahathir yakin sekiranya beliau minta untuk jadi Perdana Menteri di bawah kerajaan perpaduan, PAS akan memberikan sokongan kepadanya, ya. Tetapi Mahathir tak kenal PAS, ya. PAS ini akan sembah sesiapa saja yang pegang jawatan, tetapi bila Mahathir tidak ada jawatan, maka PAS akan lari kepada orang yang ada kuasa. Siapa dia? Muhyiddin Yassin, ya. Muhyiddin Yassin. Sebab itu keadilan kenal PAS bukan baru, ya. Kita berkawan dengan PAS lama, kita kenal bagaimana perjuangan PAS sebenarnya bukan untuk Islam, tapi perjuangan mereka adalah untuk kepentingan beberapa pimpinan-pimpinan PAS dengan menggunakan Islam sebagai menarik sokongan, ya, terutamanya orang-orang Melayu Islam. Kalau hari ini kita dengar sebagaimana Haji Hadi sebut, konon-kononnya PAS adalah pendamai untuk mendamaikan UMNO dan juga Bersatu. Atas alasan, kata Haji Hadi, muafakat nasional dan juga Perikatan Nasional ini harus disatukan agar menjadi satu kekuatan Melayu, ya. Sekarang ni PAS dah pandai sebut tentang Melayu. Kalau dulu, ya, sebut Melayu saja Asabiah. Tapi PAS sekarang pun dah cerita pasal Melayu, ya. Sebab apa? Sebab PAS tahu, ya, sebab PAS tahu bahawa partinya tidak lagi mendapat kepercayaan daripada mana-mana kaum dalam negara kita. Parti PAS ini tidak lagi mendapat keyakinan seperti mana dulu. Ya, kalau dulu di zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz, kaum Cina, kaum India, ya, boleh memberikan sokongan kepada PAS. Mereka pakai baju yang tertera gambar Tok Guru Nik Aziz. Mereka pegang bendera PAS ketika itu, ya, di zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz. Tetapi bila almarhum Tok Guru Nik Aziz meninggal dunia di bawah kepimpinan Hadi, maka PAS tidak lagi mendapat sokongan daripada mana-mana kaum, ya, selain daripada Melayu yang dapat kepada PAS. Ya, sebab itu PAS fikir bahawa dengan hanya menggunakan UMNO, dengan hanya menggunakan Bersatu, maka PAS boleh menumpang untuk hidup dalam politik. Ya, sekiranya UMNO tolak PAS dan PAS hanya bergantung dengan Bersatu, maka PAS akan menjadi parti yang akan berkubur pada PRU 15 akan datang. Sebab itu saya nak ingatkan kepada pemimpin UMNO, kalau nak kenal PAS, kena tanyalah pimpinan-pimpinan keadilan. Ya, pimpinan keadilan kenal PAS. Ya, kita berkawan dengan PAS dan kita tak pernah buang PAS, bahkan PAS yang keluar, ya, daripada Perkhidmatan Rakyat. Dan kita kenal PAS, bila berjanji dengan PAS ini, ya, jangan kita ingat bila kita berjanji dengan lebay ini maka kita berjanji secara Islam. Mentang-mentang kepimpinan mereka pakai jubah, pakai serban, jangan kita ingat kita berjanji dengan mereka, mereka akan pegang perjanji. Ya, ini adalah parti politik. PAS adalah parti politik. Akhlak Nabi tak dibawa oleh PAS. Akhlak para sahabat Nabi juga tidak dibawa oleh PAS. Sebab itu banyak, ya, pengalaman kita keadilan bersama dengan PAS, banyak janji-janji yang dilanggar oleh lebay-lebay ini. Sama ada dari pembahagian kerusi, calon-calon yang bertanding, ya, sampai sanggup satu ketika kerana nak mengambil kerusi yang diberikan kepada keadilan, maka Haji Hadi mengatakan bahawa PAS kena bertanding di situ kerana calon keadilan jual pil kuda. Calon keadilan ini menyokong komunis dan sebagainya. Ini digunakan sebagai alasan untuk mereka bertanding di kerusi-kerusi yang telah disepakati, ya, kepada keadilan. Kerana tamaknya sanggup menebarkan fitnah tanpa bukti. Sampai sekarang pun Haji Hadi tidak boleh menampilkan bukti manakah calon keadilan yang menjual pil kuda. Bila kita cabar Haji Hadi, kalau kamu tahu calon keadilan itu adalah pengedar pil kuda, sepatutnya kamu buat laporan polis. Ya? Kalau kamu tak buat laporan polis, bermakna kamu bersebehat dengan kegiatan jenayah yang kamu sendiri tahu. Kenapa kamu sembunyikan? Ianya adalah kerana politik. Tuduhan itu dibuat hanyalah kerana memberikan alasan
untuk PAS bertanding di kerusi-kerusi keadilan. Ini ya, kena kenal PAS ini. Sebab itu saya nak bagi tahu UMNO, ya, kalau PRU 15 akan datang, kalau kamu nak berpakat dengan PAS, maka kamu kena berhati-hati ya dengan orang-orang yang menggunakan Islam ya sebagai topeng mereka, ya, sebagai cara mereka ya untuk menarik sokongan. Muhammad Razmawi, Assalamualaikum. Dari Puncak Alam, kerajaan PN sekarang diambang kejatuhan, PAS bersatu masih kerajaan kerana darurat, tiada sokongan. Okey. Sekarang tak boleh cakap darurat. Okey. Dah ada orang yang dah kena tangkap ya. Apa ni? IS Maniam. Sekarang tak boleh cakap darurat. Okey. Sekarang ni darurat. Kata Haji Hadi, darurat yang menepati cara-cara Islam. Sekarang darurat yang cara syar'inya ya. Kalau ikut Haji Hadi, walaupun dah hilang sokongan ya, walaupun darurat yang diisytiharkan ini adalah darurat yang apa ni? Dikeluarkan, yang dipohon oleh seorang Perdana Menteri yang tidak ada lagi sokongan majoriti ya, mohon untuk adakan darurat, tapi Haji Hadi mengatakan inilah cara-cara Islam. Kerana dalam Islam ajar, sekiranya berlaku satu ancaman kepada keselamatan negara, pemimpin wajib mengambil langkah-langkah yang tertentu. Itu hujah Haji Hadi ya. Tetapi Haji Hadi tak berhujah ya. Yang jatuh menjadi kewajipan kepada kerajaan menjaga keselamatan, ketenteraman negara ini adalah kerajaan yang sah ya. Kerajaan yang diangkat oleh rakyat ya. Kena ambil daripada awal. Bila kerajaan itu diberi mandat oleh rakyat, kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi ya, maka kerajaan itulah yang menjadi kewajipannya menjaga keselamatan negara. Tetapi kalau kerajaan yang ada itu adalah kerajaan yang wujud hasil daripada pengkhianatan, hasil daripada pembelotan, maka daripada awal lagi kerajaan itu bukan kerajaan yang tertegak dengan cara dibenarkan oleh syarak dan Islam. Ya? Bermakna seperti kita mengangkat seorang menjadi imam solat yang tidak cukup syarat. Ya? Sepatutnya bila mengangkat seorang imam yang tidak mengikut syarat ini, maka sudah semestinya akan merosakkan ibadah kita. Ya? Tak kiralah imam ini bacaannya baik ke, ataupun imam ini orang yang sihat, tetapi kalau majoriti daripada makmum itu tidak berkenan ya, tidak restu ataupun tidak redha dengan imam, maka imam itu bukanlah imam yang menepati syarat-syarat sebagai seorang imam ya, imam dalam solat, apatah lagi menjadi pemimpin negara ya. Jadi daripada awal lagi kerja ya yang dilakukan ataupun perbuatan yang dilakukan itu tidak menepati Islam, perbuatan yang dilakukan hasil daripada pengkhianatan, maka tak perlulah Haji Hadi sebut ya, kerajaan ini wajib menjaga ini, berjaga ini dan sebagainya ya. Okey. Karim Koro Andawi, salam reformasi daripada Kulai. Okey, harap orang Kulai semua sihat-sihatlah. Muhammad Razmawi katakan tidak pada PAS. Okey, kita balik kepada Mahathir Mohamad. Seronok cerita pasal Mahathir ni ya. Sebab kalau kita nak sembang tentang pengkhianatan Muhyiddin, semua orang tahu memang dia khianat. Nak cerita tentang Azmin khianat ya, semua kita tahu memang Azmin khianat ya. Kita mahu cerita bahawa mengapa begitu mudah sangat pengkhianatan itu berlaku ya, dan siapa lagi selain daripada Muhyiddin dan juga Azmin yang mempunyai niat untuk khianat dengan berharapan. Orang itu adalah Mahathir Mohamad ya. Mahathir Mohamad sejak daripada mula Mahathir Mohamad memegang kuasa Perdana Menteri, kita dah nampak dah ya, riak-riak beliau ya, tingkah lakunya yang cuba untuk mengawal Parti Harapan mengikut kepalanya sendiri ya. Sama ada pemilihan daripada Menteri Kabinet dan juga beberapa pandangan dari pimpinan ya. Yang seperti mana kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap minggu berjumpa dengan beliau, bukan berjumpa sekadar minum teh, bukan berjumpa sekadar untuk bergambar. Banyak pandangan-pandangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim disampaikan terus kepada Mahathir Mohamad. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim bila
bila ada satu perkara, isu-isu kontroversi ya, yang ditanya kepada Datuk Seri Ibrahim, Datuk Seri Ibrahim tidak akan menyerang Tun secara terbuka. Beliau selalu menyebut beliau akan bincang, beliau akan bertemu dengan Perdana Menteri. Beliau akan berjumpa dengan menteri, beliau akan bincang dengan Perdana Menteri. Ini jawapan Anwar Ibrahim apabila berdepan dengan wartawan. Ya, beliau tidak terus menyerang. Contohnya seperti pelantikan Putrajaya SPRM. Ya, ini pun ditegur oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Banyak lagi ya, beberapa tindakan Mahathir yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersetuju. Tapi beliau tidak menyerang sewaktu kita dalam Pakatan Harapan. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu bahawa itu waktu ya, Mahathir menjadi Perdana Menteri. Anwar tidak perlu ganggu tugas-tugas Mahathir Mohamad, tetapi perlu ditegur. Ya, perlu diberikan pandangan. Sebab itu Anwar mengatakan bahawa beliau, walaupun beliau bukan seorang menteri, beliau cuma ada parlimen ketika itu, tetapi selaku Presiden Parti Keadilan Rakyat, ya, satu parti yang besar dalam Pakatan Harapan, beliau bertanggungjawab bertemu dengan Mahathir, ya, boleh dikatakan setiap minggu akan bertemu dengan Tun Mahathir. Beliau akan memberikan pandangan, ya, teguran dan sebagainya. Terpulang pada Mahathir sama ada untuk menerima pandangan dan juga teguran-teguran ataupun apa saja idea yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Jadi ada yang mengatakan bahawa sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, kenapa Anwar tidak sama-sama membantu Mahathir? Ya. Apakah dengan cara memberi pandangan, teguran dan sebagainya itu tidak membantu? Ya. Masalahnya orang tua ini ya, bolehkah ditegur? Bolehkah mendengar pandangan orang lain? Ya. Ini masalah dia. Sebab itu apabila dia hilang kuasa sekalipun, keeguannya masih ada. Bila kuasanya telah hilang, beliau masih mempersalahkan orang ini, mempersalahkan orang itu, mempersalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, konon-kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sabar menjadi Perdana Menteri. Ya, sedangkan beliau tidak membawa fakta sedikit pun. Apakah bukti mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri? Pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak beliau meletakkan jawatan? Ya, yang mendesak beliau meletakkan jawatan ini adalah penyokong Pakatan Harapan. Bukan saja daripada keadilan. Yang tidak berparti pun selalu mengingatkan Mahathir bahawa tentang janji ya, manifesto dalam Pakatan Harapan. Bahawa Anwar akan diangkat menjadi Perdana Menteri sebaik sahaja dibebaskan dari penjara dan boleh berpolitik. Memang tidak ada tarikh ditetapkan. Jangan kerana manifesto ini tidak meletakkan tarikh, maka Mahathir boleh nak putar belit. Ya, saya boleh jadi Perdana Menteri. Saya tidak ada tarikh untuk saya. Tidak tarikh yang dijanjikan untuk saya melepaskan jawatan pada Anwar Ibrahim. Ya, ini cara orang tidak jujur. Sedangkan kita tahu tarikh sememangnya tidak ditetapkan kerana bergantung kepada proses pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu seawal-awal manifesto tidak diletakkan tarikh. Sebab kita tak tahu berapa lama proses pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mendapat proses pengampunan terlebih dahulu. Sebab itu beliau kena bertanding dalam kerusi parlimen. Ya. Kalau menang, beliau bolehlah diangkat sebagai Perdana Menteri menggantikan Mahathir Mohamad. Isunya, berapa lama proses pengampunan itu akan berjalan. Tidak ada siapa yang tahu ketika itu. Ya. Ada proses yang makan bertahun-tahun. Ya. Banyak proses pengampunan yang makan masa bertahun-tahun. Mungkin berbulan-bulan. Ya. Tetapi kita telah melaksanakan dengan begitu, boleh dikatakan begitu cepat. Kerana ketika itu kita kerajaan. Ya. Kita serius untuk membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa? Kerana ini kita janjikan kepada rakyat. Di dalam manifesto kita. Dalam kempen-kempen kita. Apa yang kita janjikan? Kita janjikan bahawa di antara yang kita janjikan adalah untuk membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa perlu dibebaskan? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah orang yang kita mahu angkat menjadi Perdana Menteri. Kalau kita nak letak Mahathir jadi Perdana Menteri sampai dia mati, lebih baik tak payah kita masukkan dalam manifesto. Ya, kita letakkan dalam manifesto supaya nak ingatkan Mahathir bahawa kamu menjadi Perdana Menteri sebab apa? Sebab Anwar berada dalam penjara. Kalau Anwar berada di luar penjara ketika PRU yang ke-14 yang lalu, terus mimpi Dr. Mahathir nak jadi Perdana Menteri. Ini Mahathir kena sedar. Ya, jangan ingat beliau jadi Perdana Menteri adalah kerana maka beliau menjadi Perdana Menteri kerana diangkat oleh rakyat. Pakatan Harapan menang kerana beliau. Ya, ini tak betul. Kebetulan beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Ya,
tidak ada sesiapa pun yang bergantung dengan Mahathir Mohamad untuk menang PRU 14 yang lalu. Jadi mana-mana pemimpin yang menyatakan kita menang PRU 14 yang lalu kerana Mahathir Mohamad, itu ternyata seorang pemimpin yang cuba nak bodek, nak ampu Mahathir Mohamad. Orang ini mungkin tak belajar ataupun tidak melihat sejarah-sejarah PRU yang lalu. Ya, sebenarnya kita dah dapat sokongan rakyat pada PRU yang 13 lagi. Cuma kita tidak ada cukup kerusi. Dari segi undi popular ketika itu tanpa Mahathir Mohamad. Ya, pada PRU yang 13 tanpa Mahathir Mohamad, kita dari segi undi popularnya kita telah pun mengatasi Barisan Nasional. Ya. Dan kita perlu usaha sedikit saja lagi untuk PRU ke-14. Ya, kita sudah dapat undi popular. Sekarang ni tugas kita dapat kerusi. Maka kita berusaha bertahun-tahun. Ya, kita melaksanakan tugas berdepan dengan berbagai-bagai halangan dan sebagainya. Mahathir tiba di penghujung-penghujung nak sampai PRU 14. Beliau cuma basuh kaki saja masuk dalam Barisan Harapan. Ya, beliau tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh banyak pimpinan-pimpinan. Dipenjara, dipukul. Ya, seperti penyokong-penyokong orang lain. Dalam demonstrasi mereka disembur dengan gas dan sebagainya. Mahathir hanya sempat menghadiri perhimpunan yang terakhir. Perhimpunan bersih yang terakhir itu pun datang di hujung-hujung perhimpunan. Ya. Beliau tak dapat rasa apa-apa ujian dan kesusahan berada dalam pembangkang ketika itu. Itu pun setelah beliau berusaha untuk menggerakkan, ya, untuk menguji pengaruhnya secara peribadi apabila beliau membawa deklarasi rakyat. Ketika itu beliau tidak bersama Parti Harapan. Beliau cuba nak uji pengaruhnya dengan deklarasi rakyat. Ya, tetapi berapa orang yang ikut? Berapa orang yang bersama deklarasi rakyat ketika itu? Kalau betul Mahathir ini ada pengaruh yang hebat, deklarasi rakyat itu sudah pastinya boleh menggoncang negara ketika itu. Tetapi tidak langsung beri kesan kepada kerajaan Najib Tun Razak. Malahan menjadi bahan ketawa oleh penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional kepada deklarasi rakyat ini. Ya, oleh kerana Mahathir sedar bahawa deklarasi rakyat ini gagal, beliau pengaruhnya memang sememangnya tidak dapat pengaruh dan tidak ada siapa yang menghiraukan, ya, deklarasi rakyat yang dibawa oleh Mahathir. Ketika itulah baru beliau terfikir untuk bersama dengan kita dalam Pakatan Harapan. Bila bersama dengan kita barulah nampak kekuatan, ya, bukan hebatnya Mahathir. Beliau diberikan sambutan dalam program-program kerana beliau berada dalam Pakatan Harapan. Kerana beliau berada dalam Pakatan Harapan. Jadi janganlah perasan. Kadang-kadang dia orang ni perasan, oh bila Mahathir buat program ceramah di mana ramai ribuan orang penuh kerana Mahathir datang. Sebelum Mahathir datang lagi pun, ya, sebab tu kita masih ingat PRU 13, 12, kita ada program Jelajah Merdeka Rakyat, ya, bersama Datuk Seri Ibrahim ketika itu yang berada di luar. Ya, sempat berkempen bersama kita dalam Jelajah Merdeka Rakyat. Kalau tuan-tuan masih ingat, di mana saja bas yang membawa Datuk Seri Ibrahim ni, ya, trailer yang membawa Datuk Seri Ibrahim ini berhenti, di situ rakyat akan berkumpul. Sama ada di pekan-pekan kecil, di desa-desa, di mana saja bas ini berhenti, rakyat akan berkumpul. Bahkan bas ini dibaling dengan batu, dibaling dengan telur dan sebagainya, dibaling dengan cat dan sebagainya. Begitulah, ya, dugaan yang diterima oleh Datuk Seri Ibrahim ketika itu. Kenapa? Kerana ini menandakan Datuk Seri Ibrahim ini orang hebat. Sebab itu beliau diganggu. Sebab itu beliau cuba dihalang. Kemana saja beliau nak masuk akan disekat. Ya? Tapi Mahathir Mohamad bersama kita, apa ujiannya? Apa ujiannya? Ya? Pernah beliau dibaling batu dan ceramah? Tak pernah. Ya? Tak pernah. Tapi kalau dibandingkan dengan Anwar Ibrahim, ya, saya masih ingat program beliau di Kampung Baru. Beliau dibaling dengan batu di tengah ceramah bersama dengan Nurul Izzah ketika itu. Ya, di Keramat. Dibaling batu bersebelahan dengan ceramah UMNO ketika itu, ya, bersama dengan Umi Hafida. Ya, masing-masing macam kecoh sehingga FRU terpaksa membatalkan program baling batu dan sebagainya. Bukan satu, banyak kes. Ya, di Pahang ini berlaku. Ya, di Pahang, di Felda Lepa. Saya masih ingat lagi ketika itu Nurul Izzah berceramah di Felda Lepa. Tengah berceramah, datang pemuda UMNO, rampas mikrofon. Ya, rampas mikrofon Nurul Izzah. Ganggu.
oleh pemuda-pemuda UMNO di Fedah Lepas dalam kawasan saya, Parlimen paling besar. Apa yang kita buat? Kita tak takut, tuan-tuan. Ya. Selang beberapa hari selepas itu, kami mengadakan program sekali lagi, menjemput Nur Izzah sekali lagi di tempat yang sama. Pada ketika itu, kami mengadakan persiapan yang sungguh rapi dan kami tunggu kalau ada gangguan-gangguan di pemuda UMNO. Alhamdulillah, kali kedua kami lakukan, tidak ada sebarang gangguan kerana kita telah membuat persiapan. Ya, pada kali pertama, kita menyangkakan tidak ada provokasi yang sehebat itu. Ya, setakat sorak-sorak ini biasa. Ya, sebab itu program yang pertama kita buat Nur Izzah, kita tak sangka sampai ke tahap mereka datang ke pentas, rampas mikrofon dan sebagainya. Tak apa, kita tak takut. Kita adakan program tempat yang sama. Nur Izzah kita bawa sekali lagi tempat yang sama. Tetapi kita dengan persiapan yang kita lebih rapi. Kita kumpulkan anggota muda kita, keselamatan kita, ya. Kita jaga tempat ceramah. Dan pada malam itu alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku dan program berjalan dengan lancar. Ini ya cara kita berjuang dulu. Kamu ganggu kami lebih hebat akan membuat program. Jangan ingat kami takut. Begitu juga anak Ibrahim. Berapa kali bas itu dicat, dibaling dengan batu, pecah cermin dan sebagainya. Adakah anak Ibrahim berhenti daripada menjelajah? Tak. Terus berjalan. Sehingga bas tu pun tak boleh repair lagi cat dia. Ya, memakan kos yang banyak nak cat semula. Bawa dengan bas yang dibaling dengan cat dan sebagainya. Dan kita terus berjuang. Ini ujian yang kita hadapi dulu. Adakah Mahathir dapat ujian seperti ini? Tak ada, saudara. Dia datang di penghujung. Datang menumpang basuh kaki berada dalam Patah Harapan. Kita siapkan pentas untuk dia ceramah. Ya, bawa dia pergi ke Curug-Curug Fedah. Sebab ramai yang kata Mahathir ini boleh tarik sokongan orang Melayu. Maka Mahathir ini, orang tua ini kita seret masuk kawasan-kawasan Melayu. Kita bawa ke Terengganu. Kita bawa ke Kelantan. Kita nak tengok betul ke Mahathir ini boleh tarik orang Melayu. Ya. Tapi apa yang terjadi, apa yang kita dapat lihat, ya, selepas PRU 14, adakah Mahathir boleh menarik sokongan orang Melayu? Apa jadi pada calon-calon di Kelantan dan juga di Terengganu? Ya, di Kelantan boleh katakan kesemuanya hilang deposit. Sebuah negeri yang boleh dikatakan 100% Melayu. Begitu juga di Terengganu. Mana pengaruh Mahathir? Tidak ada. Ya, bahkan partinya yang kita berikan kursi yang paling banyak bertanding dalam Pakatan Harapan, ya, 52 kursi. Di antara parti yang paling banyak mendapat kursi parlimen dalam Pakatan Harapan adalah Parti Bersatu. Mahathir ketuanya, ya. Dan parti ini hanya menang 13 kursi. Itu pun kursi-kursi yang ada campuran-campuran, ya. Kalau kita beri kepada Bersatu ni kursi yang 100% Melayu, saya rasa satu kursi pun Bersatu tak boleh dapat. Kerana kursi-kursi ini ada kursi-kursi yang campuran di bawah, di atas nama Pakatan Harapan, maka dapatlah Bersatu 13 kursi. Ya. Itu pun masih ada orang kata pengaruh Mahathir ini dapat tarik sokongan orang Melayu. Maka Mahathir pun rasa hebat, ya, kerana ada orang, ya, orang pimpinan kita sendiri yang mengatakan Mahathir ini boleh tarik sokongan Melayu. Maka Mahathir pun dengan rasa tidak bersalah, ya, dengan rasa tak malunya mengatakan bahawa Anwar Ibrahim ini tak layak jadi Perdana Menteri kerana Anwar Ibrahim ini tidak mendapat sokongan orang Melayu. Ya. Melucukan, amat melucukan. Ya. Sedangkan Parti Keadilan Rakyat ini, parti yang bukan hanya bertanding di tempat yang bukan Melayu. Parti Keadilan Rakyat ini ada parti yang bertanding di kawasan majoriti Melayu. Parti Keadilan Rakyat ini bertanding juga di kursi campuran. Dan kita mendapat keputusan yang membanggakan. Ya, di kawasan Melayu pun kita ada rekod kemenangan, di kawasan campuran pun kita ada rekod kemenangan. Ya, Anwar Ibrahim tidak pernah kalah di Pematang Pauh. Pematang Pauh bukan kursi, boleh katakan kursi yang majoriti yang Melayu. Anwar Ibrahim keluar Pematang Pauh, ya, keluar daripada kampung, bertanding, ya, bukan di gelanggang orang lain, di Paulison. Beliau masih menang, ya, di kursi-kursi campuran seperti Paulison. Yang ada pengundi pos, ada pengundi tentera. Yang lazimnya pengundi-pengundi pos di kawasan kem di Port Dickson ini, lazimnya akan pergi kepada Barisan Nasional. Tetapi dengan Anwar Ibrahim beliau berdapat undi daripada
anggota tentera dan juga bekas tentera yang ramai yang menjadi pengundi di Polisen, sehingga dapat menewaskan Isa Samad, sehingga dapat menewaskan Colonel Nazari. Colonel Nazari daripada parti Lebay ni, dengan mempromosikan beliau sebagai seorang pegawai tentera, seorang kena bersara, cuba untuk mempromosikan dirinya sebagai pegawai tentera untuk menarik undi warga tentera di kem di Polisen, juga cuba menarik undi daripada bekas-bekas tentera di Polisen. Tak boleh pergi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya bekas tentera, tetapi tentera memberi undi kepada beliau. Bekas tentera memberi undi kepada beliau. Orang-orang India di Polisen, ramai di Polisen, juga memberikan undi kepada beliau. Begitu juga kaum Cina, begitu juga penduduk-penduduk di kampung-kampung Melayu di kawasan Polisen memberikan undi kepada beliau. Sebab itu beliau menang dengan majoriti lebih besar daripada calon Polisen sebelum itu. Apakah ini tidak melayakkan beliau untuk menjadi seorang Perdana Menteri? Di mana beliau mendapat sokongan orang Melayu, beliau juga mendapat sokongan daripada bukan Melayu. Cuba Dr. Mahathir tu kita hantar tempat campuran nak tengok. Kebetulan beliau bertanding di Langkawi. Negeri Kedah, negeri beliau. Supaya macam Haji Hadi lah. Tak pernah keluar daripada Marang semenjak beliau berada dalam politik. Adakah Haji Hadi berani keluar masuk gelanggang orang? Kak Wan pun berani keluar. Kak Wan keluar daripada Tampau, pergi ke Kajang, pergi ke Pandan. Keluar. Begitu juga dengan Nur Izzah. Anwar Ibrahim keluar daripada gelanggang sendiri, pergi gelanggang orang. Tapi Haji Hadi pernah keluar dari Marang. Apakah dia hebat? Begitu juga Syafiq Hafdal yang dikatakan layak menjadi Perdana Menteri. Adakah Syafiq Hafdal boleh keluar daripada daerahnya di Sabah sana? Siapa kenal Syafiq Hafdal? Mahathir, selain daripada bertanding di kawasan Kedah, dulu Kubang Basu, dalam PH bolehlah bertanding di Langkawi. Kali ni sekali lagi tengok nak bertanding di Langkawi, sekali lagi letak Mahathir di Langkawi. Kita tengok nasib dia. Walaupun negerinya sendiri Kedah, kita boleh tengok nasib Mahathir nanti. Usahlah nak letak Mahathir di kawasan campuran. Letak di Langkawi sekali lagi, kita akan tengok nasib dia macam mana. Sebab itu saya katakan, ini bukan masalah kita emosi. Ini ada yang kata, oh janganlah terlalu emosi, kita sepatutnya bersatu. Kalau kita bersatu, kita dapat 108. Seperti dalam parlimen baru ni, kita bersama dengan warisan, mendapat sokongan warisan, dapat sokongan dari pejuang, maka kita dapat 108. Kalau kita dalam PH saja di AP Keadaan Amanah, kita mungkin dapat 91. Maka mana lebih besar? 108 lebih besar ke ataupun 91? Sudah tentunya 108. Maka sebab itu kita kena terima Mahathir, kena terima kumpulan-kumpulan daripada Mahathir dan juga Syafiq Hafdal, maka kita akan jadi kuat. Ini bukan hujah politik. Kita kena faham, dalam politik 2 campur 2 bukan belum tentu jawapannya 4. Dalam politik 2 campur 2 belum tentu jawapannya 4. Dalam politik 1 campur 1 belum tentu jawapannya 2. Dalam politik penuh dengan strategi, penuh dengan tipu muslihat, dan kita kena ingat, apatah lagi kalau kita mengalami ada pengalaman-pengalaman yang kita belajar daripada politik, kan? Jangan pandang pada angka. Kalau kita pandang daripada angka, tuan-tuan, maka kita tak percaya Kerajaan Pakatan Harapan boleh jatuh. Sebab waktu kita jadi Kerajaan Pakatan Harapan, kita bukan ada 108. Kita ada 130 lebih. Kita dapat sokongan daripada luar daripada harapan. Kita ada sokongan daripada JPS dan bebas. Kita banyak, majoriti kita lebih jauh berbanding dengan majoriti yang ada pada Muhyiddin. Muhyiddin langsung tidak ada majoriti. Tetapi kita jadi kerajaan PH 130 lebih. Kita banyak, bukan 114, bukan 112. 130 lebih. Tetapi kenapa 130 lebih ini boleh tumbang? Boleh tumbang, rebah. Kenapa? Kerana dalam 130 lebih ini ada pengkhianat, ada pembelot, ada orang yang tak jujur bersama dengan kita. Walaupun jumlahnya banyak, tetapi ramai yang tak jujur, ramai khianat kumpulan Muhyiddin, kumpulan Azmin, dan termasuk juga Mahathir Mohamad, yang menjadi punca kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi jangan sebut sekarang ini alasan kita kena terima Mahathir kerana kita akan dapat 108. Kalau kita sama kita ada 91, maka kita akan jadi lemah.
Jangan sebut pasal angka di dalam politik. Ya, biarpun ya 91 ataupun 100 kita dapat 2 daripada Pakatan Harapan, ya, tak kisah bagaimana, asalkan orang ini mempunyai keikhlasannya untuk bersama kita, memahami prinsip yang kita nak bawa, tak kisahlah daripada mana parti pun, ya, kita hendaklah alu-alukan untuk memberi sokongan kepada kita. Asalkan jangan kita mengambil orang yang telah kita beri peluang bersama dengan kita tetapi mengkhianati kita, ya, bahkan dah jatuh masih lagi cuba mengkhianati pemimpin kita. Siapa pemimpin kita dalam Pakatan Harapan sekarang ini? Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Apa yang Mahathir tak sebut tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada beliau menjadi Perdana Menteri sampai beliau dah hilang kuasa, ya, beliau tak putus-putus, ya, cuba mengecam, memperlekehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apa Datuk Seri jawab kepada Mahathir? Tak ada. Berapa banyak siri wawancara, interview bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas kejatuhan kerajaan PH, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sentuh pun tentang Mahathir Mohamad, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sentuh pun dan tak jawab pun tuduhan Mahathir Mohamad. Cukup dengan kita-kita di bawah ini, ya. Kita-kita di bawah ini sudah cukup untuk menyatakan kepada Mahathir Mohamad, kalau Anwar ini orang yang tidak mahu berdepan dengan kamu, ya, biar kami di bawah ini berdepan dengan kamu, ya. Dan kami akan tentukan, terutamanya bagi saya dalam Parti Keadilan Rakyat, saya akan berkempen sehabis-habisan. Saya minta rakan-rakan saya di dalam Parti Keadilan Rakyat dalam mesyuarat agung tahunan cabang, ya, yang akan diadakan selepas PKP ataupun darurat ini, ya, kemungkinan bulan 10. Sepatutnya dah pun berjalan mesyuarat agung tahunan, ya. Tetapi oleh kerana darurat dan sebagainya, ya, bulan 10 dijangka akan bermula semula mesyuarat agung tahunan. Saya harap setiap cabang bawa usul supaya keadilan memutuskan kerjasama dengan manusia yang bernama Mahathir Mohamad. Supaya usul ini mendapat satu usul yang majoriti di dalam keadilan di seluruh cabang, di dalam 220 cabang di seluruh Malaysia, supaya majoriti membawa usul ini agar akan dapat dibahaskan, seterusnya diundi dan seterusnya diluluskan di dalam Konvensyen Nasional Parti Keadilan Rakyat. Maka Parti Keadilan Rakyat hendaklah membuat keputusan yang jelas, tidak ada flip-flop, ya. Tidak ada macam-macam dalih dan macam-macam cara helah, ya. Keadilan hendaklah buat keputusan yang jelas bahawa Parti Keadilan tidak lagi boleh menerima manusia bernama Mahathir Mohamad. Kalau ada parti lain yang nak terima Mahathir Mohamad, terpulang kepada parti mereka, ya. Kalau ada parti daripada Pakatan Harapan yang merasakan Mahathir ini hebat, Mahathir ini mendapat sokongan Melayu, ya, lantik Mahathir Mohamad sebagai pengerusi kamu, lantik Mahathir Mohamad sebagai penasihat kamu, lantik Mahathir Mohamad sebagai presiden kamu, ya. Kita tidak ada bantah, tidak ada masalah, ya. Tetapi jangan sesekali bawa manusia ini ke dalam Pakatan Harapan untuk menghancurkan semula Pakatan Harapan. Cukuplah sekali, ya. Cukuplah sekali Mahathir Mohamad cuba untuk memusnahkan Pakatan Harapan. Tapi alhamdulillah kita ada kepimpinan Pakatan Harapan yang bijak, yang boleh membaca tipu muslihat manusia yang bernama Mahathir Mohamad ini. Sebab itu saya katakan bahawa kita patut bersyukur kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bukan kenal Mahathir 1 hari 2 hari. Datuk Seri Anwar Ibrahim orang yang berada sebelah Mahathir berbelas tahun sewaktu dalam UMNO, dan beliau kenal Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad juga kenal Anwar Ibrahim, ya. Sebab itulah Mahathir Mohamad amat takut dan juga bimbang sekiranya Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri, ya. Sebab apa dia takut? Sebab apa dia bimbang, ya? Kita akan dapat saksikan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita akan dapat tahu kenapa, ya, yang ditakutkan sangat Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Kenapa Azmin ini takut sangat kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Kenapa Zuraida Kamarudin amat bimbang kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Kenapa Zahid Ma'arif, ya, setiausaha politik Mahathir, begitu takut kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Ramai lagi yang takut, saudara, ya, kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab apa? Kita sama-sama tahu. Kita kenal Zahid Ma'arif. Sebab itu Zahid Ma'arif ni menyalak, ya, bukan main hebat, mengampu Mahathir, mengecam Anwar Ibrahim. Sebab apa? Ya, bukan kita dah tahu, ya, dalam kita kerajaan lagi. Kita tahu dia ada kes, ya, mengaku, bukan orang tuduh, dia mengaku dalam mahkamah dia bawa duit jutaan, duit tunai kepada pengurusi Feda Ihsan Samad.
Ya, duit apa? Diserahkan pada Syah Samad. Duit apa? Tapi dia diselamatkan oleh Mahathir Mohamad. Dia dilantik sebagai setiausaha politik. Ya, siapa berani nak dakwa setiausaha politik Perdana Menteri ketika itu? Sebab itulah Zahid Ma'arif cukup mempertahankan Mahathir. Ya. Sehingga kan akhirnya, ya, apabila Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia tinggalkan juga Mahathir sebab nak pergi kepada Muhyiddin. Terpaksa dah sokong Muhyiddin. Sebab Muhyiddin tahu dia ada kes. Ini Zahid Ma'arif. Ya. Tapi kalau dia bagi pilihan kepada beliau, adakah Muhyiddin ataupun Mahathir ataupun Anwar Ibrahim, sudah pastinya dia tak kisah siapa Perdana Menteri asalkan bukan Anwar Ibrahim. Muhyiddin boleh cover kes dia. Mahathir boleh cover kes dia. Tetapi kalau Anwar jadi Perdana Menteri, ini mendatangkan masalah besar kepada Zahid Ma'arif. Ya? Sebab itu kita tak pelik. Kalau Anwar lambat jadi Perdana Menteri pun apa kita nak pelik. Sebab orang yang baik ini biasanya akan diangkat oleh orang yang baik. Ya? Dalam dunia ini, sudah lumrah. Orang jahat lebih ramai daripada orang baik. Sebab itu, orang baik payah nak naik. Tetapi, apakah kita perlu berserah? Ya, kita kena perlu berusaha. Kita yang rasa kita mahu kepada sebuah pimpinan yang bersih. Seorang Perdana Menteri yang tidak takut kepada sesiapa. Seorang Perdana Menteri yang pernah diuji dengan berbagai-bagai ujian. Ya, bukan saja ujian dengan kesenangan. Datuk Seri Ibrahim ini telah diuji dengan kesenangan. Sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebagai Menteri Keuangan. Bahkan pernah menjadi pemangku Perdana Menteri. Dah diuji dengan kesenangan. Datuk Seri Ibrahim berjaya dari ujiannya, di mana satu orang pun dari keluarganya, anak-anaknya ataupun adik-beradiknya yang mendapat kekayaan hasil daripada Datuk Seri Ibrahim menjadi orang yang paling utama dalam kerajaan ketika dulu. Ya, maknanya Anwar Ibrahim ini telah lulus dalam ujian, berada di dalam kesenangan. Kemudian Datuk Seri Ibrahim diuji lagi oleh Allah dalam keadaan beliau sukar, dalam keadaan beliau susah. Ya, beliau diaib, difitnah, dipenjara, dipukul, disepak dan terjang. Ya, diuji dengan keadaan begini. Apakah Datuk Seri Ibrahim gagal? Tidak. Ya, kesakitan macam mana pun, ya, terlantar macam mana pun di hospital, keluar masuk hospital, sakit pinggang tak boleh bangun, ya, sakit beliau masuk hospital, bila sihat beliau keluar dan beliau terus bersama dengan rakyat, terus bawa obor reformasi, beliau terus bangun dan menyatakan tentang reformasi ini wajib ditegakkan di negara kita ini. Ya, beliau tidak peduli apa orang kata. Beliau tidak peduli banyak fitnah yang terpaksa beliau hadapi. Ya, bukan sedikit daripada Azizan Abu Bakar, Saiful Bukhari, kemudian datang pula video China Doll, datang pula Datuk SK dan bagai-bagai. Ya, apakah beliau pelik? Bahkan ketika beliau jadi kerajaan, kita jadi kerajaan, masih lagi ada selepas itu, ya, fitnah terbaru daripada router dan sebagainya. Adakah beliau mengundur? Adakah beliau takut? Beliau tidak pernah takut kerana orang ini percaya dan dia yakin dirinya tak bersalah, maka dia berani berdepan dengan masyarakat. Ini beza kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding dengan Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad ini orang yang sentiasa berada di dalam ketakutan. Sebab itulah kalau Anwar tak serang dia pun, Mahathir tetap akan menyerang Anwar Ibrahim. Ya? Walaupun Anwar tidak pernah menyerang Mahathir Mohamad. Semenjak daripada Mahathir menjadi Perdana Menteri, sehinggalah Mahathir hilang kuasa, Anwar tidak pernah menyerang sama sekali Mahathir Mohamad. Tapi Mahathir Mohamad ini daripada jadi Perdana Menteri, ya, telah cuba memungkiri janji kepada Anwar Ibrahim, telah cuba bercakap, ya, yang satu penipuan ataupun sifat munafik yang ditunjukkan kepada kita sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, ya. Bagaimana beliau menguris, bukan saja menguris perasaan Anwar Ibrahim, menguris perasaan penyokong-penyokong Parti Harapan, di mana janji-janji, ya, yang tidak berjaya beliau tunaikan, beliau memperlekehkan kita, penyokong-penyokong Parti Harapan yang bertahun berjuang. Ya. Bagaimana hati kita tak sakit sebagai seorang Perdana Menteri yang kita harapkan menunaikan amanah, janji-janji kita. Ya. Apabila beliau menyatakan bahawa manifesto Parti Harapan itu bukan kitab suci. Ya. Dalam Parlimen Mahathir berkata demikian. Ketika itu kita diserang hebat. Kita di bawah ini diserang hebat. Bagaimana kita nak menjawab serangan-serangan ini? Kalau Perdana Menteri yang kita beri amanah menyatakan dalam Parlimen, manifesto itu bukan kitab suci. Ya. Memang betul, manifesto bukan kitab suci. Semua orang tahu. Manifesto bukan Al-Quran. Manifesto bukan Az-Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya. Ya. Tetapi kita jangan lupa, ya, manifesto merupakan satu janji dan janji itu
wajib ditunaikan. Walaupun manifesto bukan kitab suci. Kalau kamu tak boleh nak tunai janji, kamu tidak boleh berkata sedemikian. Kamu sepatutnya beri alasan kepada rakyat. Mengapa kamu tidak dapat menunaikan janji ini? Cukup untuk beri alasan. Ya? Dan rakyat faham. Ya, ketika kita mengambil kerajaan, kita bukan menginginkan kewangan yang banyak. Kita tahu tak semua yang kita janjikan boleh ditunaikan serta-merta. Tapi apa salahnya gunakan kebijaksanaan dengan jujur dan ikhlas. Ya? Jangan kamu cuma bercakap, oh ini manifesto bukannya kitab suci. Ya? Boleh pula jawab, oh kita dulu kita tak tahu kita berjaya kerajaan. Sebab itu kita berjanji. Yang berjanji dengan rakyat bukan kamu. Kamu baru masuk kemudian. Yang kita janji dengan rakyat daripada PRU 13 yang lalu. Kita yang berjanji untuk mengadakan reformasi. Dan untuk melaksanakan reformasi, tidak semestinya dengan wang ringgit. Dengan kekuatan dan juga keberanian politik. Ya, kemahuan politik yang paling penting. Tak semua perkara boleh dilaksanakan dengan hanya mengeluarkan belanja. Kalau projek, okey, menghapuskan tol, mungkin menggunakan bajet. Kalau kita nak menghapuskan PTPN, okey, mungkin menggunakan bajet. Ya, mungkin boleh diberi alasan kita tidak ada duit nak laksanakan. Tetapi untuk melaksanakan reform, ya, pentadbiran, ya, pemilihan Pesuruhjaya, SPRM, Peguam Negara, ya, pelantikan menteri-menteri kabinet, ini tidak memerlukan belanja. Ini memerlukan kekuatan politik. Sama ada kita nak buat reform ataupun tidak. Ya, untuk kita memertabatkan parlimen, ya, untuk kita melantik mana-mana jawatan JLC dan sebagainya, ini memerlukan kekuatan politik. Kita nak buat reform atau tidak. Tidak memerlukan belanja berbilion-bilion pun. Tetapi ini pun gagal dilaksanakan oleh Mahathir. Ya. Bahkan calon-calon menteri daripada keadilan yang dihantar kepada Mahathir Mohamad untuk kita letakkan sebagai menteri, akhirnya Mahathir tidak mengikut seperti mana yang parti hantar. Orang yang kita letak nak jadi menteri, tak jadi menteri. Orang yang kita tak letak, tak ada nama pun, dilantik oleh Mahathir jadi menteri. Contohnya Azmin Ali. Parti tak pernah letak nama Azmin Ali sebagai menteri kabinet Mahathir. Sebab apa? Sebab Azmin masa itu dah telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Tapi kenapa Mahathir ambil? Sebab dia tahu Azmin dengan Anwar Ibrahim ini tak ngam. Dalam PKR ini ada dua puak. Puak Azmin Ali dan juga puak Anwar Ibrahim. Ya? Cara nak musnahkan parti keadilan ini, hendaklah mengambil Azmin berada dalam kabinet. Ya? Ini cara Mahathir yang katakan pecah dan perintah. Cara dia dari zaman UMNO dulu. Ini cara Mahathir zaman UMNO dulu dibawa dalam PH. Sebab itu Mahathir ni dalam mana-mana parti dia masuk, ya, dia akan membuatkan parti itu bermasalah. Bahkan parti UMNO pun. Parti UMNO diharamkan dulu pun di zaman Mahathir Mohamad. Partinya sendiri pun dia tergamak haramkan lagi, apatah lagi Pakatan Harapan. Pelik apanya kalau dia nak musnahkan Pakatan Harapan? Parti UMNO, parti yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri 20 tahun lebih. Ya, parti ini pun tergamak Mahathir haramkan. Kerana apa? Kerana takut saingan kepada Tengku Razali. Ini sejarah kata jangan lupa. Dan cara inilah yang dibawa oleh Mahathir ke dalam Pakatan Harapan. Sebab itu cara pertamanya nak menghancurkan ataupun nak menyekat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, hendaklah dengan cara menghancurkan Parti Keadilan itu terlebih dahulu. Ya, nak musnahkan politik Anwar Ibrahim, kena musnahkan dahulu, kena pecahkan dahulu Parti Keadilan Rakyat. Nak pecahkan Parti Keadilan Rakyat bagaimana? Kena ambil musuh Anwar Ibrahim itu masuk dalam kabinet. Ya. Sebab itu bila kita lihat Azmin menjadi Menteri Kanan. Sebab itu kita lihat siapa lagi musuh Anwar? Latif Al-Qoya yang selalu berkonfrontasi dengan Anwar Ibrahim, dilantik sebagai Pesuruhjaya SPRM. Ya. Apa yang boleh buat? Ya. Ini cara Mahathir. Masih jadi kerajaan lagi dah ada niat tak baik. Tak mendengar pun pandangan parti. Wabi Fauzah Saleh. Ya. Saya punya pengurusi keadaan negeri Pahang. Diletakkan sebagai calon untuk menjadi Perdana Menteri penuh. Dan beliau bukan diletakkan kerana beliau menyokong Anwar Ibrahim. Fauzah Saleh ini adalah ahli parlimen 3 penggal berturut-turut menang. Ahli parlimen 3 penggal berturut-turut menang. Beliau seorang wanita keadilan yang paling senior di antara wanita keadilan pertama dalam Parti Keadilan Rakyat, Fauzah Saleh. Dan sewajarnya kalau kita jadi kerajaan, memang layaklah Fauzah Saleh ini menjadi menteri penuh.
Tapi apa Mahathir bagi? Timbalan menteri. Siapa jadi menteri penuh? Syed Saddiq, Mazli Malik. Berapa hari dalam politik? Rina Harun. Berapa hari dalam politik? Fauziah Saleh jadi timbalan menteri. Ini saudara. Apa lagi dia buat pada Fauziah Saleh? Dia tahu Fauziah Saleh ini orang yang amat berjuang tentang kilang Lynas di Kuantan. Selain dia bauksit, kita ada kilang Lynas. Ya, beliau menggerakkan aktivis menentang kilang Lynas di Kuantan. Sampai aktivis-aktivis ini berjalan kaki daripada Kuantan sampai ke Parlimen. Ya, berjalan kaki. Ya, mereka berjalan berminggu-minggu. Disambut oleh beberapa pimpinan, ya, Wan Azizah dan sebagainya di Dataran Merdeka. Kemudian menghantar memorandum ke Parlimen dan kita berjanji kepada rakyat Kuantan kalau kita menang kita nak tutup kilang Lynas. Apa yang Mahathir buat? Cukup je tempoh kontrak Lynas, Mahathir sign tanda tangan. Kerana dia berlindung bahawa ini bukan kehendak saya, kabinet diluluskan. Ya, beliau Perdana Menteri. Kalau beliau ada kekuatan, ya, beliau ada kekuatan dan beliau tahu kita menentang Lynas bertahun-tahun. Tapi beliau gunakan jawatannya sebagai Perdana Menteri ikut kehendak dia. Ya. Jadi Fauziah Saleh nak buat apa? Beliau hanya timbalan menteri. Dan akhirnya beliau diserang di kawasannya di Kuantan. Oh, Fauziah Saleh dulu menentang Lynas, sekarang Lynas dah pun diluluskan. Ya, Mahathir diluluskan. Sampai sekarang pun, sampai ketika kerajaan, Fauziah Saleh masih lagi memegang prinsip dan tegas bahawa beliau masih juga menentang Lynas waktu Mahathir menjadi Perdana Menteri sekalipun. Sebab itu, Mahathir tidak meletakkan Fauziah ini sebagai menteri penuh. Ini cara Mahathir. Siapa yang tak satu kepala dengan dia, usaha harap berada bersama dengan dia. Ya, siapa yang jilat Mahathir, dapatlah jawatan yang paling tinggi. Sebab itu orang macam Mahathir ini tak layak berada dalam Pakatan Harapan. Sekiranya kita nak menjadikan Pakatan Harapan sebagai parti yang nak melaksanakan reform dalam negara kita. Orang macam Mahathir ini orang yang anti-reform, maka mustahil orang seperti ini boleh bersama kita dalam Pakatan Harapan. Sebab itu, pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang ingin bawa Mahathir Mohamad masuk dalam Pakatan Harapan, kita akan lawan juga pimpinan-pimpinan ini secara habis-habisan. Sama ada kita lawan secara terbuka seperti ini, kita hebahkan propaganda ataupun kita hebahkan kempen kita akan menolak Mahathir, atau pada saat yang satu ketika nanti sekiranya kita perlu berdepan dengan pimpinan yang pertahankan Mahathir ini dalam raya, kita mesti pertahankan, ya, kita mesti lawan orang yang cuba memberikan nyawa ataupun mencuba membawa Mahathir masuk dalam Pakatan Harapan. Ini janji saya. Di Pahang sekalipun. Ya. Saya nak bukan kerana kita taksub kepada Anwar Ibrahim. Ini bukan masalah isu Anwar Ibrahim. Ini bukan isu Anwar. Ini isu Mahathir Mohamad khianat ke Pakatan Harapan. Kalaulah Perdana Menteri ataupun pimpinan Pakatan Harapan itu mak sabu sekalipun, kalau Mahathir khianat, saya tetap juga akan lawan. Bukan masalah Anwar Ibrahim. Ya, tapi Mahathir Mohamad ini jangan lagi kita bawa. Cukup sekali. Bukan senang saudara kita nak terima Mahathir dulu. Bukan senang. Bukan senang Anwar Ibrahim nak terima Mahathir. Dan bukan senang keluarga Anwar Ibrahim nak terima Mahathir. Dan bukan senang juga Anwar Ibrahim nak pujuk penyokong-penyokongnya agar terima Mahathir. Tapi bila kita dah terima, kita bersangka baik dengan beliau. Beliau merasa seolah beliau hebat. Ya, sehingga beliau, ya, boleh memperlekehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Sebab itu saya katakan, bahawa janganlah cuba setiap malam, ya, kita bercakap, berkempen, konon-kononnya Pakatan Harapan ini jatuh kerana Muhyiddin, konon-kononnya Pakatan Harapan ini jatuh kerana Azmin. Ya, seolah-olah kita cuba nak melupakan, ya, kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan bahawa orang yang paling penting yang memainkan peranan kejatuhan Pakatan Harapan ini, orang itu adalah Mahathir Mohamad. Ya, orang itu adalah Mahathir Mohamad. Kalau Mahathir ini bertanggungjawab, kalau Mahathir ini orang yang ada moral dan juga tanggungjawab ataupun amanah kepada Pakatan Harapan, beliau tidak semudah itu untuk mendapatkan jawatannya tanpa, ya, memaklumkan kepada rakan-rakan dalam Majlis Presiden. Ya. Sebagaimana beliau diangkat melalui Majlis Presiden. Kenapa beliau nak tak jawatan? Beliau membuatnya secara bersendirian. Ini menandakan bahawa ada agenda, memang ada niatnya yang sendiri untuk menguburkan Pakatan Harapan sebagai sebuah kerajaan. Dan ia yang terbukti apabila beliau menetapkan jawatan, beliau masih lagi nak jadi Perdana Menteri
tetapi bukan nama kerajaan Pakatan Harapan, tetapi bawah kerajaan perpaduan. Jadi terserlah apa yang beliau rancang sebelum ini. Sebelum ini kita tahu bahawa beliau memang ada perancangan. Sekarang ni pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan duk bising kutuk Anwar, duk kata Anwar sekarang berbaik dengan UMNO dan sebagainya. Ya, tapi mereka tak bising ketika Mahathir berada di dalam program yang dianjurkan di dalam program Maruah Melayu. Siapa sebelah Mahathir ketika itu? Kalau tidak pemimpin UMNO. Ya, Haji Hadi. Anwar Ibrahim tak ada di majlis program Melayu Bermaruah. Dan akhirnya kita diberitahu bahawa program itu dirancang oleh Mahathir sendiri. Nak dapatkan sokongan Melayu. Saya masih ingat. Ya. Ketika itu mana pimpinan PS yang selama ini duk hentam Anwar? Duk kata, Anwar ni nak cakap dengan UMNO, Anwar ni nak baik dengan UMNO. Masa Mahathir duduk dalam program Melayu Bermaruah, kenapa kamu diam? Bahkan kamu hadir sekali. Saya tahu ada pimpinan yang bercakap ke hadir dalam program Melayu Bermaruah. Tersengih-sengih, tersenyum-senyum, bersalam dengan pemimpin UMNO. Hidup Melayu dan Dewan. Ya, bersama dengan Mahathir. Ketika itu berapa hari nak PRK di Tanjung Piai. Ya, konon-kononnya Mahathir nak test sokongan Melayu. Ya, berapa hari nak PRK Tanjung Piai, dia pun buat program Melayu Bermaruah. Konon-kononnya nak tarik sokongan Melayu. Biar calon bersatu Tanjung Piai menang. Akhirnya yang terbukti Tanjung Piai apa? Kalah teruk. Lagi teruk calon bersatu kalah. Ya. Ini pengajaran. Nasib baik Datuk Seri Ibrahim boleh baca program Melayu Bermaruah itu. Datuk Seri Ibrahim tak hadir. Mulanya memang tidak jemput pun. Ya, memang perancangan tidak mau jemput pun. Bila dah kecoh, baru nak jemput Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim tahu ini adalah program agenda Mahathir Mohamad. Ya, untuk bersama dengan UMNO dan PAS untuk mendapatkan sokongan untuk kepentingan politik. Ya, orang-orang Melayu kepada Mahathir Mohamad. Ya, ketika itu tidak ada seorang pun pimpinan daripada Pakatan Harapan yang menegur Mahathir Mohamad. Yang ketika itu berhimpun bersama dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Tak ada seorang pemimpin Pakatan Harapan bersuara. Tetapi sekarang ini, bila kita nak dapatkan mandat rakyat, bila Anwar cuba mendapatkan sokongan daripada beberapa MP daripada UMNO, berapa-berapa pimpinan berkata, Anwar lupakan sajalah, tak payahlah percaya ke UMNO. Tak payahlah kita tumpu PRU 15. Ini, ya, hipokritnya satu dua pimpinan dalam Pakatan Harapan yang dulu bersama Mahathir Mohamad, apa saja Mahathir Mohamad bercakap, semuanya kamu diam, terkunci mulut. Yang nak baling mikrofon pun tak berani, baling pen sebatang pun sekarang ini. Ya, tapi bila Anwar buat, ya, sedangkan Anwar tak pernah kata pun, ya, parti keadilan nak menerima UMNO. Anwar akan kata kita akan mencari beberapa penyokong daripada mana-mana parti sekalipun yang bersetuju dengan reformasi, kita akan terima dan kita gabungkan asalkan mandat rakyat itu dapat dikembalikan. Tetapi mengapa, ya? Kalau kamu tak boleh bantu, kenapa kamu duk menuduh? Kata Anwar nak bersama dengan UMNO, tak boleh percayalah dengan UMNO apa semua. Masa Mahathir berhimpun dalam program Melayu Bermaruah, kenapa kamu tak kata begitu? Kenapa kamu tak katakan Mahathir, Mahathir jangan dalam hadir program, tak boleh percaya dengan UMNO, jangan percaya dengan PAS. Kenapa tak berkata? Bahkan kamu hadir sekali dalam program itu. Tapi bila Anwar buat macam-macam, kamu katakan kepada Anwar Ibrahim, ya. Dan ingat, kita lupa, ya, kita ikuti perkembangan Mahathir Mohamad. Dan kita ikuti juga perkembangan dan gerak laku beberapa orang pimpinan dari Pakatan Harapan yang hipokrit, ya, yang akan mengangguk apa saja Mahathir lakukan, ya, dan akan menentang apa saja tindakan yang Anwar lakukan. Ya, di situ kita dapat tahu hati perut masing-masing beberapa orang pimpinan Pakatan Harapan yang menyembah, ya, orang tua ini. Saya tak kisah Anwar tak jadi Perdana Menteri pun tidak ada masalah. Kita balik pada status quo. Ya, kita boleh jadi pembangkang. Kita bukan tak biasa jadi pembangkang. PRU 15, ya, kita dah kerahkan. Saya di kawasan saya dah bagi tahu jentera kita buat kerja. Ya, kalau Anwar jadi Perdana Menteri sebelum PRU, itu bonus. Alhamdulillah. Ini yang kita doakan. Tetapi kalau sekiranya tidak ditakdirkan juga Anwar menjadi Perdana Menteri, okey, kita PRU 15. Tapi nama kita nak angkat Mahathir Mohamad ini, ya, tak perlulah, ya, tak perlulah kita nak usung orang tua ini. Cukuplah. Cukuplah 22 bulan kamu sanjung dia. Cukuplah 22 bulan kamu angguk depan dia. Cukuplah 20 bulan kamu angguk dan ampu dia semua mahunya, ya. Cukuplah sekarang ini. Cukuplah
maka kita akan tinggalkan Mahathir Mohamad dan kita akan bentuk satu Pakatan Pembangkang yang betul-betul jujur dan ikhlas. Kalau tak mahu bersama dengan kami yang nak laksanakan reformasi, tak perlu kamu sokong kami. Ya? Jangan kerana nak sokong Anwar Ibrahim kerana kamu rasa kamu boleh bebas kes dan sebagainya. Dan kami tidak mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dengan cara Anwar Ibrahim akan membebaskan yang bersalah. Tetapi yang bersalah tetap bersalah. Yang tak bersalah patut diberikan keadilan. Inilah reformasi yang sebenarnya. Sebab itu saya bagi tahu kalau Najib Razak nak sokong Anwar Ibrahim, tidak masalah. Apa masalahnya Najib Razak nak sokong Anwar Ibrahim? Zaid Hamidi nak sokong Anwar Ibrahim? Tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya, apakah Anwar akan memberi pengampunan atau membebaskan Najib Razak dengan mudah, dengan campur tangan mahkamah dan sebagainya. Ini yang kita tak mahu berlaku. Kerana reformasi bukan begitu keadaannya. Reformasi adalah meletakkan sistem kehakiman, perundangan. Itu adalah satu perundangan yang tidak boleh dicampurkan dengan campur tangan kerajaan dan juga ahli politik. Kalau Najib Razak merasakan dia tidak bersalah dan dia perlukan keadilan yang sebenar-benarnya boleh diperolehi di mahkamah, tidak ada cara lain Najib Razak kena sokong Anwar Ibrahim. Kerana Anwar lah akan menjadikan sistem kehakiman, sistem keadilan itu berlaku adil. Dan dengan sistem itulah, kalau kamu rasa kamu tidak bersalah, kamu akan dibicarakan dengan seadil-adilnya. Ya? Tapi kalau kamu rasa kamu nak sokong Anwar kerana kamu ingat Anwar boleh tolong bebaskan kamu, lebih baik kamu tidak perlu sokong Anwar. Ya? Sesiapa yang mahukan keadilan ke atas dirinya, di dalam pembicaraan dan sebagainya, kamu hanya ada satu pilihan, iaitu memilih Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ketika itu, kamu akan diadili dengan sistem kehakiman yang adil, tanpa campur tangan politik dan sebagainya. Kalau kamu betul, kamu tak bersalah, kamu mungkin akan bebas. Kerana sistem keadilan itu adil. Kehakiman itu tidak dicampur dengan campur tangan politik. Ya? Tetapi kalau kamu bersalah, kamu terpaksa hadapi kesalahan itu. Dan kamu tidak boleh mengharapkan Anwar bebaskan kamu, walaupun kamu beri sokongan kepada dia. Ya? Kerana Anwar telah memberitahu dengan jelas bahawa beliau nak jadi Perdana Menteri hanyalah untuk melaksanakan agenda reformasi. Ya? Sesiapa yang sokong agenda reformasi ini, bolehlah bersama Anwar Ibrahim. Ya, kamu UMNO, kamu PAS, kamu GPS, kamu warisan, kamu bebas dan sebagainya. Kalau kamu bersetuju dengan agenda reformasi, bersetuju dengan keadilan untuk semua, bersetuju dengan kehakiman yang bebas, maka kamu sokonglah perjuangan yang dibawa oleh Datuk Seri Ibrahim. Tapi kalau kamu menyokong Anwar Ibrahim kerana inginkan sesuatu untuk diri kamu dan kumpulan kamu, maka lebih baik kamu tidak perlu sokong. Dan Anwar juga tidak perlu naik jadi Perdana Menteri hanya kerana kepentingan, menjaga kepentingan puak-puak yang tertentu. Jadi dalam Pakatan Harapan yang cuba memperlekehkan Anwar, kononnya Anwar nak cuba dapatkan sokongan UMNO dan sebagainya, kamu kena ingat bahawa orang yang selama ini bersekongkol dengan UMNO ini telah pun dibuat oleh Mahathir Mohamad. Sewaktu beliau jadi kerajaan, sewaktu kita jadi kerajaan pun, Mahathir dah bersekongkol dengan UMNO. Jangan lupa kepada program Melayu Bermaruah. Ini saya nak ingatkan kepada pimpinan PS. Jadi janganlah hanya nampak apa yang Anwar lakukan, kerana hati kamu, kamu cukup bimbang sekiranya Anwar ini menjadi Perdana Menteri dan Mahathir tidak boleh jadi Perdana Menteri. Kalau kamu rasa Mahathir itu lebih baik daripada Anwar, kalau kamu rasa Mahathir itu lebih mampu menarikkan sokongan orang Melayu, kamu angkatlah Mahathir itu menjadi penasihat parti kamu, Musyidur Am parti kamu, Presiden parti kamu, apa sajalah, kamu lantiklah Mahathir berada dalam parti kamu, kalau kamu percaya. Tapi kalau kamu sendiri pun tak yakin Mahathir ini boleh membantu parti kamu, jangan kamu cuba nak yakinkan kami, sebagai penyokong Pakatan Harapan untuk menerima Mahathir untuk memperkuat tekan Pakatan Harapan. Bagi keadilan, saya bercakap tentang dari segi parti keadilan. Saya minta semua ahli keadilan di semua 222 cabang tentukan dalam mesyuarat MATC cabang bawa usul agar kita mendesak keadilan, memutuskan kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Sebab kalau kita tak buat usul ni, kita pun tahu presiden kita, Anwar Ibrahim. Orang kata pemaaf tahap dewa. Mana kita tahu satu hari nanti tak apalah, kita lupakan Tun. Dah satu kali dia kencing kita pun tak apalah, kita terima. Kemungkinan
Sebab itu saya katakan cabang kena bawa usul ini supaya dibahaskan di peringkat nasional, konvensyen nasional. Bila majoriti cabang-cabang membawa usul yang sama, iaitu menolak Mahathir Mohamad, mahu tak mahu, ya, suka tak suka, terpaksalah Parti Keadilan membahaskan usul ini di peringkat konvensyen dan kita ambil satu keputusan bahawa Parti Keadilan tidak akan menjalinkan kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Terpulang pada parti lain. Ya, kita tidak mahu campur tangan dalam parti lain yang percaya kepada Mahathir, itu terpulang. Ya, kita Keadilan hendaklah tegas kerana kita dah lihat, ya, sejarah, ya, kita dah lihat apa yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad sebelum kita jadi kerajaan, sewaktu kita jadi kerajaan dan selepas kita jadi kerajaan. Mahathir langsung tidak menunjukkan keikhlasannya kepada kita selain daripada untuk memuaskan nafsunya, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga kepentingan puak-puak dia sendiri. Sebab itu cukuplah Parti Keadilan percaya orang seperti Mahathir Mohamad ini. Okey, terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sempat bersama dengan saya. Cik Musdi, Parti Kencing Rakyat tu. Dia kata kat PAS ni, ya. Okey, Seven Wahab bro, steady bro, lawan tak lawan katanya, ya. Okey, tentang PAS kita tak mau sentuh, ya. Kita akan sentuh dalam topik yang lain. Biarlah PAS dengan cara dia, ya. Akhirnya Haji Hadi pun hari ni mengaku, kata tidak ada parti yang boleh menang pilihan raya tanpa bergabung. Dulu dia pernah kata, ya, masa kita berpisah dengan Pakatan Rakyat, ya, sewaktu Pakatan Rakyat dipisah, kerana dia kata apa, PAS akan bertanding secara sendirian nak jadi kingmaker, ya. Dan PAS yakin bahawa bantuan Allah itu akan menangkan PAS walaupun tanpa bergabung dengan mana-mana pihak, ya, kerana malaikat-malaikat dari langit pun akan mengundi dan sebagainya lah, ya. Tapi akhirnya berada bersama dengan Pakatan Nasional, bersama dengan Perikatan Nasional. Ini stabilitas lah, ya, dimakan kiri kanan, ya. Berkata almarhum Tun Guru Aziz, ya, parti PAS ni janganlah seperti sebelah kaki perahu, sebelah kaki satu perahu, sebelah kaki lagi di satu perahu yang lain, ya. Kalau perahu itu bergerak di arah yang bertentangan, maka terkangkanglah PAS kat situ. Ya, itu pesanan almarhum Tun Guru Aziz. Tapi tak apalah, ya. Jadi dia tidak masalah, ya. Kalau benda yang menguntungkan dia, maka hukumnya halal, ya. Kalau menguntungkan dia, hukum halal. Tapi kalau merugikan partinya, maka hukumnya haram, ya. Kalau pengkhianatan itu berlaku dan yang rugi itu partinya, maka pengkhianatan itu hukumnya haram. Seperti contohnya pengkhianatan yang berlaku di Perak dulu, ya, tahun 2009. Jatuhnya Wabi Nizar. Wabi Nizar ni pimpin PAS, ya, Menteri Besar PAS di Perak ketika itu, ya. Jatuhnya Wabi Nizar akibat pengkhianatan 3 adun, maka pengkhianatan itu hukumnya haram. Sebab apa? Sebab pimpin PAS yang jatuh, Menteri Besar PAS yang jatuh, ya. Tetapi bila pengkhianatan berlaku di Putrajaya, ya, yang jatuh siapa? Yang jatuh kita, kerajaan PH. Yang naik siapa? Yang naik Muhyiddin. Yang naik siapa? Yang naik Tuan Bentor Rahman jadi menteri. Yang naik siapa? Haji Hadi jadi duta khas, ya. Pengkhianatan itu hukumnya halal, ya. Hukumnya halal. Sebab apa? Sebab untung. Untung jadi halal. Itulah PAS. Kita akan ulas lebih panjang lagi tajuk ni, ya. Masa tu kita boleh invite walaupun ramai sikit masuk. Saya nak bagi tazkirah sikit lah. Jangan ingat saya tak boleh bagi tazkirah. Saya boleh bagi tazkirah. Jangan ingat Mu'taz Senik je yang boleh, kan. Okey. Cukup sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi dari masa. Okey. Jangan lupa channel YouTube saya, kalau siapa belum subscribe, Fauzdin Channel, tolong subscribe. InsyaAllah bila masa free atau kelapangan, ya, kita boleh bincang tajuk-tajuk yang lain, ya. Zaman PAS sesat, tak ada hujung. Ini malam ni, ya. Normala Ahmad Jahari daripada Penang. Daripada Penang, teruskan perjuangan, katanya. Terima kasih. Tuan Carlos Yaya. Panjangnya nama. Abdul Rashid Majid. Okey. Tak sempat saya nak baca kawan-kawan kita yang lain di sini, ya. Asrah Wan daripada Bandar Tun Razak. Kita ada Mazhar Ayun, Seven Wahab, Habibah Hashim, Nia Madi, Zaim Zainal, Rimau Sumatera, Maman Azhan, Saslina Alwi, Kaisah Comel,
Lagi seperti Rozidi, Al-Hussein, Hisraf, Zulkifli Malik, Rina Hamzah, Zainal Arifin, Abdul Majid, Nazir Elmi, ya. Siapa? Syamzang. Pas lagi gila katanya. Daman Huri Enda, ya. Ramai lagi kawan-kawan kita, ya. Zaman-zamanan, zaman-zamanan pula. Zaman-zaman. Okey. Okey, cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu dalam lain tajuk, ya. Terima kasih banyak mana sempat bersama kita. Saya kadang live, kadang saya tak promo, ya, tak sempat nak promo. Kadang ada masa kita lapang, ya, ada isu yang boleh kita kongsikan, ya. Fairul Hashim, terbaik tuan, selalu ikut penulisan tuan di Suara Keadilan katanya. Oh, mau lama dah saya tak tulis kat Suara Keadilan, ya. KW Keadilan 2 alih tu. Bakal Melaka Haji Adi U-turn 360 darjah. Okey, cerita pas seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan sembang dalam tajuk-tajuk yang lain, ya. Untuk malam ni kita cuma nak bagi tahu, nak promote sikit, ya. Kalau ada beberapa pimpinan yang tak malam promote Mahathir, angkat Mahathir, tugas saya lah promote untuk tolak Mahathir, ya. Jadi terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau tuan rasa bersetuju dengan hujah pihak sana, ya, pemimpin di pihak sana yang setiap hari promote Mahathir masuk, Grand Coalition, terpulang tuan-tuan nak terima, ya. Dan tugas saya fokus kepada Parti Keadilan terutamanya, ya. Saya minta supaya Parti Keadilan jangan lagi letak kepercayaan kepada manusia yang bernama Mahathir Mohamad ini. Cukuplah, ya. Kesian kat bos kita Anwar Ibrahim, ya. Beliau tidak mau bergaduh, ya, seperti mana setiap kali bila wartawan tanya dia tentang komen Mahathir, beliau kata beliau tak mau bergaduh dengan Mahathir Mohamad, ya. Tapi kita dah tahu bos kita macam tu, tak nak bergaduh dengan Mahathir, tapi Mahathir duk usik, ya, Mahathir duk kata macam-macam, takkan kita nak pandang kan. Jadi sebab itu. Okey, Assalamualaikum bang. Nur Nilam, teruskan perjuangan. Raja Kamarul Zaidi, Assalamualaikum bang. Katanya Waalaikumsalam. Lawan tak lawan, kata Nur Nilam, ya. Kasih bungkus Azmin Ali. Ini mau bungkus lah, ya. Okey. Terima kasih banyak Zack Burn bersama kita, Raja Kamarul Zaidi. Okey. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.